kasih Tan Sri Pengerusi. Saya memulakan bahas di peringkat jawatankuasa dengan merujuk kepada butiran utama 04000 di bawah pembangunan profesionalism yang menyentuh secara khusus 040200. Ini berkaitan dengan profesionalism guru. Now, kita sedia maklum bahawa guru adalah merupakan epicenter kepada pendidikan dalam negara ini. Kalau tidak ada guru yang cemerlang, tidak ada guru yang berfungsi, maka sudah tentulah sistem pendidikan itu akan jadi tersasar daripada objektif yang telah digariskan. Saya ingin merujuk kepada IPG, Institut Pendidikan Guru. Yang ini di negara kita hampir 27 dan satu universiti yang khusus tentang pendidikan yang kita sedia maklum iaitu UPSI. Saya ingin mencadangkan kepada pihak kementerian supaya proses melahirkan guru ini pada awalnya perlu dilihat sebagai satu sumbangan yang besar kepada negara dan dia tidak boleh dilihat sebagai melahirkan robot-robot. Apabila yang kita lahirkan adalah robot, maka yang dia lahirkan juga adalah robot. Nah, di sinilah saya tengok antara beberapa pengistilahan yang perlu diberikan baik pulih ataupun baik tambah. Antara lainnya kita menggunakan istilah guru pelatih, pelatih guru. So itu sendiri satu konotasi yang agak meletakkan guru itu dalam satu tahap yang macam sekolah lah, macam di peringkat sekolah gitu. Sedangkan mereka sudah lalui dan mereka sedang melalui satu proses besar dan sudah tentu konotasi itu sendiri dan cara bagaimana kita menguruskan mereka di peringkat IPG ini juga perlu dipertingkatkan dan melayan mereka seperti mahasiswa. Bukan seperti pelatih yang kita PLKN ke. Mereka adalah guru-guru yang lebih penting ialah bagaimanakah mereka nak didedahkan dengan pendedahan intelek supaya mereka dapat menjalankan tugas bukan hanya sebagai guru tetapi memiliki satu daya intelektual yang tinggi dan juga mempunyai satu keupayaan untuk membetuli dasar-dasar pendidikan yang ada. Sepanjang saya duduk di dalam dewan ini, selalunya kita melihat bahawa semua dasar-dasar itu dibuat top down. Sedangkan mereka adalah stakeholder. Kerana mereka lah yang akan menjayakan program-program dan dasar-dasar yang diperkenalkan. Saya bagi contoh sahabat daripada pantai dan mungkin ramai lagi akan berbicara tentang prestasi berasaskan sekolah pun juga adalah satu masalah yang tidak melalui proses di mana akhirnya bottom line dia ialah guru sendiri yang akan jadi pelaksana dan dia tidak di-involve, dia tidak dilibatkan dalam proses tersebut, maka akhirnya segala dasar yang dengan niat baik kerajaan itu nak dibuat tapi tidak mendapat satu bottom up punya proses. Dan di situ saya rasa guru-guru juga perlu terlibat dalam advokasi dasar-dasar pendidikan. Tidak hanya kerajaan tetapi guru perlu ada satu pandangan dia kerana dia yang on the ground, dia yang melaksanakan. The last thing yang kita tidak mahu berlaku dengan izin Tan Sri Pengerusi ialah datang menteri baru, buat keluar satu dasar baru. Datang menteri baru, buat keluar satu dasar baru. Adakah dasar pendidikan itu satu political campaign untuk menteri itu? Ataukah dasar pendidikan itu ditanggap secara serius dan perlu melihat across kepentingan diri ataupun politik kepada kepentingan nasional? Jadi saya melihat guru-guru perlu menjadi advokator yang akan menentukan dasar selain daripada kerajaan yang mempunyai kuasa untuk berbuat demikian. Dan perlu ada di sana satu hubung saling antara guru dan juga melahirkan proses guru dengan kerajaan
supaya dasar yang nak dibuat itu adalah dasar yang konsisten dan dasar yang penting adalah mencapai matlamat pendidikan negara. Dulu ada pengajian bahasa Inggeris, timbul masalah. Kemudian nak tukar balik, nak buang itu. Kemudian sekarang ni timbul pula nak ni lulus English dan sebagainya. So perkara-perkara ini menimbulkan satu kekeresahan di kalangan stakeholder yang duduk di bawah melaksanakan tugas-tugas. Saya nak ambil satu contoh apabila guru-guru ini tidak ada satu independen dalam melaksanakan tugas dia, akan berlaku di sana pihak orang-orang politik menggunakan guru-guru ini untuk dia punya kepentingan. Tak kira mana-mana pihak lah. Ya, pembangkang baik ataupun kerajaan. Dan saya nak merakamkan di dalam parlimen ini apa yang berlaku, dan saya kira mungkin sahabat-sahabat lain juga mengalami masalah yang sama. Ada premis-premis sekolah. Ya. Tolong catat Menteri ya. Ada premis-premis sekolah yang menjadikan tempat untuk diadakan mesyuarat parti politik. Dan ini amat memalukan. Sepanjang kita duduk di Dewan, Menteri selalu sebut, sekolah itu dia bebas. Dia tidak ada kaitan politik. Dia hanya melaksanakan dasar. Dan ditegur beberapa kali. Tapi apa yang berlaku baru-baru ini di Parit Bunta, pada 19 Oktober 2013, 8.30 pagi, berlangsung mesyuarat bahagian UMNO di premis sekolah. Ya, ini bukan program PIBG dengan wakil rakyat ataupun penyelaras, tidak. Ini program parti politik. Dan apabila kita tanya, orang yang menjadi penganjur itu menyatakan kita tak ada tempat nak buat sebab ada pemilihan, perlu dewan. Ya. Jadi saya rasa itu bukan alasan. Dan saya nak minta, tolong catat kementerian, guru besar macam mana boleh bagi ruang. Ya, guru besar mana yang boleh bagi ruang satu mesyuarat bahagian dibuat dalam premis sekolah. Ini bukan joke. Ini satu yang serius. Saya minta, macam mana guru besar itu boleh mengizinkan satu mesyuarat dibuat. Ya, dan bukan takat itu, dibuat gambar besar pula tunjuk di dewan, di dataran Mahathir sekolah Seri Perak, sekolah menengah Seri Perak. Saya minta buat, kalaulah guru besar ini buat di atas tekanan, maka Jabatan Pendidikan Daerah perlu tengok tekanan siapa yang dia buat ini, arahan siapa yang dia buat ini. Karena kalau guru itu betul-betul profesional, dia akan bagi dasar kerajaan bahawa parti politik tidak boleh guna premis sekolah, dan dia kena stand firm dengan keputusan dia. Ini baru seorang guru besar yang profesional. Tapi kalau pengetua, ya, ada parti politik bahagian boleh tekan dia supaya buat majlis mesyuarat perhubungan atau mesyuarat bahagian, saya tak tahu jenis guru besar apa ini. Ada kalanya kadang-kadang guru besar takut kepada tukang kebun. Kerana apa? Tukang kebun ni, dia ni orang kuat UMNO. So bagi saya ini satu penghinaan kepada profesionalism. Dan saya bercakap, tak kiralah parti politik mana. Saya sedang bincang dengan pembangunan apa? Saya ingat minta catat, dan saya nak minta penjelasan. Bagaimana guru itu bisa ataupun guru itu boleh bagi ruang untuk satu mesyuarat mesyuarat bahagian UMNO. Saya beralih kepada butiran 020000 020500 yang operasi pendidikan pengajian tinggi. Ini second point saya yang terakhir, pengurusi, kansel pengurusi, iaitu tentang laporan Bank Dunia tahun 2007. Laporan Bank Dunia tahun 2007 dalam satu finding dia, Malaysia and the Knowledge Economy, Building a World-Class Higher Education System, telah melaporkan bahawa berlaku di sana satu perkara, iaitu masalah graduan melebihi kehendak pasaran. Graduan melebihi kehendak pasaran. Laporan ini dibuat pada tahun 2007. Ya, mungkin sekarang sudah ada perubahan, saya minta penjelasan. Tapi apa yang saya nak bagi tahu di sini ialah, pada masa kita berbicara tentang isu unemployment, pengangguran, banyak faktor yang kita salah sebut di sini.
Antaranya ialah soal yang menyumbang kepada itu ialah banjiran pekerja berkemahiran tinggi dari luar yang datang, ya, dan begitu juga sektor-sektor tertentu, ya, industri lebih suka ambil pendatang dari luar untuk bekerja kerana gaji yang lebih rendah. Itu saya tidak mau sentuh. Saya mau fokus kepada tanggungjawab pendidikan. Ya. Walaupun secara menyeluruh pengangguran di negara kita tidaklah tinggi seperti yang dicatat 3.3%. Tapi apabila kita zoom, apabila kita fokus kepada golongan muda, orang yang keluar daripada universiti, maka di sana kita dapati yang agak tinggi berbanding dengan negara-negara lain di Asia, iaitu 10.3%, di kalangan para graduan yang tidak dapat kerja, maksudnya daripada sektor orang muda. Di Thailand hanya 2.8, di Singapura 6.7. Malaysia mencatatkan graduan yang keluar tak ada kerja di antara bukan graduan lah, sektor orang muda yang keluar tidak ada kerja di antara 10.3%. Satu lagi masalah yang memantulkan masalah pendidikan kita, itu a reflection. Kita bercakap tentang pengangguran, apa masalah dia? So isu dia ialah kita tengok semua aspek, dan salah satu aspeknya ialah sistem pendidikan kita, di mana underemployment ni makna tidak sesuai dengan kelayakan, ya, sijil dia tidak sesuai dengan kelayakan kerja dia, tinggi, iaitu 15.1%. Ini sudah tentu timbul macam mana boleh jadi mismatching di dalam memenuhi kehendak pasaran, dan ini ada kena-mengena dengan sistem pendidikan. Ada pula yang tinggi lagi, iaitu kelompok yang ada ijazah tapi dia bekerja dalam sektor yang tak perlu ijazah, maknanya tak ada kerja lah. Dia mengisi sektor yang tak perlu ijazah, dan bilangan mereka ialah 21%. Nah, kenapa saya bawa mai statistik ini? Kerana dia mesti ada masalah di situ tentang sistem pendidikan, dan saya mengandaikan, ya, salah satu daripada faktornya ialah puncanya ialah pertumbuhan IPTS yang tidak melihat kepada keperluan pasaran, tetapi hanya melihat kepada orientasi keuntungan semata-mata. Dan saya ada fakta untuk menyebut demikian. 478 IPTS yang ada di negara kita, 37 universiti swasta, 20 college university, 7 cawangan dari luar negara yang buka cawangan di Malaysia, dan college swasta, bertaraf college swasta 414. Apa masalah dia, kementerian? Dan saya rasa pegawai-pegawai pun ada di belakang sana, boleh catat. Saya melihat dari sudut pertumbuhan yang tidak normal ini, dari sudut, siapa tu? Saya sedang berucap ni, kalau nak sila bangun. Tak ada? Okey, terima kasih Lenggong. Sahabat saya, terima kasih Lenggong. Okey, sabarlah, nanti ada orang boleh cakap lah. Okey. Pertama ialah staff akademik di IPTS. Ya, kerana dia berkembang secara tidak normal, maka dia tak boleh mengisi perkembangan itu. Berlaku staff akademik yang ajar di dalam IPTS, kita tengok 50% hanya memiliki sarjana muda saja. 50% yang mengajar di IPTS ini ialah daripada mereka yang memiliki sarjana muda. Adapun nisbah pelajar dari sudut seorang pelajar dengan pensyarah yang ada PhD, ialah kadar dia ialah 221 pelajar nisbah dengan seorang PhD. So ini satu yang agak ganjil, kerana kita bercakap tentang kualiti dan juga matlamat IPTS itu sendiri. Adapun nisbah pelajar dengan fakulti ialah 21 pelajar kepada satu fakulti, yang mana ia jauh daripada standard world class, di mana Oxford iaitu 5 nisbah 1 dan Harvard 7 nisbah 1. Jadi soalan saya ataupun pandangan saya melihat dalam soal IPTS ini, sejauh manakah kementerian memastikan kadar perkembangan tidak normal IPTS ini dikembalikan kepada tracknya yang asal, jalurnya yang asal, di mana di dalam laporan ni ada menyebut bahawa 40 IPTS telah diambil tindakan
Dan saya nak tahu nama-nama IPTS itu kerana saya khawatir ada di kalangan ibu bapa yang hantar anak-anak ke IPTS ini kerana tidak ada ruang di IPTA, lalu mereka keluar tak ada kerja. Kerana IPTS ini hanya pentingkan kursus tetapi tidak pentingkan kebolehupayaan melahirkan orang yang memenuhi kehendak pasaran. Kalau kita tidak kawal yang ini, saya khawatir dia akan melibatkan ibu bapa yang tidak ada pilihan, mengantar anak-anak, terpaksa bayar PTPTN balik, yang untung IPTS kerana mereka tidak bertanggungjawab atas pasaran kerja di luar. Tanggungjawab mereka akan dapat habuan daripada PTPTN itu, dan yang akan membayar kos itu ialah anak-anak kita. Itu, boleh? Silakan. Terima kasih Tan Sri Pengerusi, terima kasih rakan saya, Pak Buntar. Saya nak tanya juga pada, adakah Pak Buntar setuju dengan saya, bukan saja IPTS, malahan ada juga IPTA yang menawarkan kursus-kursus yang akhirnya didapati kursus itu tidak diiktiraf oleh badan-badan profesional. Sebagai contoh, USIM menawarkan menawarkan kuliah undang-undang, tetapi saya dipahamkan sehingga kini pelajar-pelajar yang mengikuti jurusan undang-undang di USIM tidak boleh diterima sebagai peguam kerana tidak diiktiraf oleh Majlis Peguam. Jadi itu yang pertama. Dan juga Universiti Malaysia Kelantan, tak ada saya, ada juga kursus-kursus yang ditawarkan yang tidak diiktiraf juga. Jadi saya mohon penjelasan daripada Pak Buntar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya masukkan itu sebagai sebahagian daripada ucapan saya, dan akhirnya saya ingin minta penjelasan. Pada tahun 2011, Pekan selaku Perdana Menteri telah mengumumkan SLIM, Sistem Latihan Satu Malaysia, yang memakan belanja 500 juta. Kenyataan bahawa wujudnya SLIM itu sendiri adalah sebagai satu refleksi kepada kegagalan IPT dan IPTS kita kerana terpaksa retrain balik. Dan saya nak tahu 500 juta yang dibelanjakan itu sejauh manakah berjayanya kita melokasikan semula graduan-graduan dalam pasaran kerja. Kalau tidak, 500 juta itu yang akan untung hanyalah pihak yang mengendalikan kursus-kursus dan latihan saja, tetapi akhirnya ia tidak kembali kepada kepentingan rakyat. Pengerusi, Tan Sri Pengerusi, sekian dahulu. Saya harap Kementerian dapat ambil catatan. Terima kasih. Jabat tangan. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin membahas beberapa isu